وبركاته. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. Cukuplah Allah sebagai pelindung dan sebaik-baik penolong. Cukuplah Allah sebagai pelindung dan sebaik-baik penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai pelindung dan sebaik-baik penolong. Cukuplah Allah sebagai pelindung dan sebaik-baik penolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah, Alhamdulillah. Yang saya muliakan pengurusi majlis, seterusnya Ustazah yang Masya Allah dah berselawat berqasidah tadi, Masya Allah. Suaranya menikam ke jiwa sampai ke highway. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seterusnya, insyaAllah, Datin Wira. Betul ke saya sebut? Takut salah. Betul. Hajah Fadilah. Fadilah atau Fazilah? Fazilah, Masya Allah. Nama pun Fazilah yang dimuliakan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Amin. Qabul. Khususnya pengurusi masjid, penaung. Saya nak sebut nama satu-satu banyak ni. Penasihat, biru wanita, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan kepada semua yang hadir pada hari ini, Masya Allah. Dan mereka yang bersusah payah untuk meraihkan majlis ni bagi jadi, Masya Allah. Yang hadir, yang berusaha, yang membantu, yang menyumbang walaupun sebungkus nasi lemak. Dah makan nasi lemak. Alhamdulillah, sedap nasi lemak dia. Tapi tak boleh makan banyak. Kan konyang nak ceramah. Alhamdulillah. Semuanya Allah kira sebagai hasanah insya-Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Saya dan Bumi Melaka sangat rapat kerana saya mencari ilmu di sini. Ex budak Syarat. Sharifah Rozia, Masya Allah. Bau bakhur majlis pun dah bau, dah naik. Ini bakhur majlis warna biru tin dia. Ini bibu bakhur ni warna biru, sedap bau dia. Insya-Allah. Alhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mudah-mudahan kedatangan kita pada hari ini, saya hadir, ibu-ibu hadir, semoga Allah terima sebagai kebaikan dan hasanah. Saya datang dengan niat mudah-mudahan untuk berkongsi ilmu. Bukan niat nak bagi ilmu, kita bukan pandai pun. Kerana adab orang bercakap kena merasa orang kat depan lebih mulia, lebih pandai pada kita. Itu adab orang bercakap. Mungkin malam tadi saya tak bangun tahajud, tapi ibu-ibu bangun tahajud, nangis-nangis. Allah ampunkan aku, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebab itu saya kena merasakan ibu-ibu lebih mulia daripada saya. Itu adab orang bercakap.
Adab orang naik kenderaan, kena bagi salam pada orang yang jalan kaki. Adab orang naik kuda, dia kena bagi salam pada orang yang jalan. Macam tu juga orang naik kereta, dia kena bagi salam pada orang yang naik motor. Lebih kurang macam tu lah. Tapi tak payahlah buka tingkap. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kalau kat kampung. Ini adab. Ini adab. Dan Nabi diutuskan untuk menyempurnakan adab yang mulia. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buat jahat, dibalas jahat itu biasa. Betul. Sekali kau buat aku, 10 kali aku buat kau. Kau ingat apa? Orang Melaka. Maka buat baik dibalas baik, itu juga biasa. Terima kasihlah kau bagi aku asam pedas. Dia bagi kita asam pedas, ikan kembung. Kita balas kuah lada ikan pari. Itu bagus kerana membalas yang lebih baik. Masya Allah. Buat baik, dibalas baik, itu pun perkara biasa. Ni nak Ramadan tukar-tukar lauk dengan jiran. Itu pun perkara biasa. Buat baik, balas baik. Sama juga bagi salam. Assalamualaikum, sunat. Jawab, Waalaikumsalam. Lagi sunat bagi lebih, Warahmatullah. Betul? Kalau orang bagi salam, Assalamualaikum warahmatullah. Kita kena jawab, Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Bagi lebih. Ini agama mengajar kita. Kalau orang tu bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik awak hari ni. Up lagi satu. Bagi tambah daripada apa yang dia bagi pada kita. Contoh. Itulah agama. Dan inilah yang Nabi bawa untuk kita. Sallallahu alaihi wasallam. Ini yang Nabi bawa, ibu-ibu sekalian. Subhanallah. Alhamdulillah. Buat baik, balas baik, biasa. Buat jahat, balas jahat, biasa. Orang buat jahat, balas baik. Ini yang luar biasa. Ini luar biasa. Dan inilah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu kalau orang cakap, madu yang kau beri, tuba yang kau balas. Kata Nordin Ahmad. Kan? Kita bagi madu, orang bagi racun. Orang bagi racun, kita nak bagi apa? Masya Allah. Alhamdulillah. Iklan. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang mulia, saya nak ajak ibu-ibu sekalian untuk baca satu selawat yang kita panggil selawat Adrikni. Dan ikut saya. Salatullah Salamun alaik Ya Sayyidi Ya Rasulallah Khus biyadi Anta wasilati قلت حيلتي أدركني Dengar lagu ni ya. Sudahkah kamu memberi cinta, membalas rindu buat baginda, hidupkan hati, gerakkan lidah, gegas hadir
majlis kuliah. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'il Aisyani wad daraji. عطفتي يا جيرة العالمين. يا أهيل الجود والكرم. Cinta pendosa, sibukkan dunia, namun dicipta sebagai umatnya. Apakah cintaku diterima, bekalan hamba akhirat sana. Hamba sepertiku hanya mengharap bekalan rindu terus disuap. Merasa malu untuk menghadap dengan Rasulmu yang tinggi adab. Alhamdulillah. Malu untuk menghadap Rasul yang tinggi adab. Nanti kita nak jumpa Nabi tak ibu-ibu? Masya Allah. Tadi Ustazah dah nyanyi. Kakiku kan terus melangkah menuju ke bumi Madinah. Selangkah demi selangkah, dekatkanlah kami ya Allah. Nak dekat dengan Rasulullah. Ibu-ibu yang mulia. Lagi berapa hari nak Ramadan ni ada ramai orang muau. Umur. Ada ramai. Satu bas umur. Orang di Bandung. Lagi 9 hari ke 10 hari? 9 hari lagi nak masuk Ramadan. Ibu-ibu yang dikasihi Allah. Ramadan dah nak sampai dah. Agak-agaknya kan? Mungkin ni kot tahun akhir kita sambut Ramadan. Mungkin. Possibility ada kerana kita semua adalah calon jenazah. Calon-calonnya ialah orang ambil anugerah. Calon-calonnya ialah kita semua ni. Calon-calon bakal jenazah ialah semua yang ada di dalam masjid ini. Orang ingat mati. Orang tak ingat mati pun. Orang beramal, yang tak beramal pun. Orang sembahyang, yang tak sembahyang pun. Orang puasa, orang tak puasa pun. Orang taat suami, yang tak taat pun. Semuanya mati. Yang tak takut mati pun mati. Yang sedia mati, yang tak sedia mati pun. Yang tak suka mengumpat, yang suka mengumpat pun. Anda ada masa untuk memilih untuk tidak mati? Kerana kita semua adalah calon jenazah. Semua calon jenazah. Maka sebab itu Allah hadirkan setahun sekali Ramadan untuk bakar dosa-dosa kita. Ibu-ibu, acik-acik sekalian. Hidup kita dah 50 tahun, dah 40 tahun, dah 60 tahun, ada 70 tahun, ada 80 tahun. Berapa tahun dah melalui proses Ramadan? Banyak tahun dah Ramadan. Bererti banyak tahun dah Allah bakar dosa kita. Tapi perangai kita sama je. Sama je perangai dia. Mulut dia samalah.
Orang Negeri Sembilan cakap lah. Orang Melaka cakap apa? Sama je. Sedangkan Ramadan datang untuk leburkan dosa. Tak naklah macam dulu-dulu. Kita nak buat tahun ni adalah tahun terbaik Ramadan kita. Kita nak jadi macam tu. Cuba yang terbaik Ramadan. Sebab tahun depan buat kuliah lagi, arwah baik orangnya. Tahun lepas ada ustazah tu datang ceramah. Tahun ni tak ada, dia dah meninggal. Dia dah. Ingat mati? Mati. Tak ingat mati? Ada pilihan. Hari tu elok akak tu dengar ceramah, ustazah duduk sebelah aku, akak tu dengar ceramah. Tahun ni tak ada dia dah. Tak ada pilihan. Sebab mungkin ini Ramadan terakhir kita. Ibu-ibu, yang paling best, banyak kali Ramadan, berpuluh tahun Ramadan, tahun ni Ramadan yang terbaik, dan tahun ni pula yang terakhir. Ya Allah, bestnya. Bestnya. Sebab tak semua amalan kita Allah terima. Tak semua. Sebab itu adab untuk beramal, setiap kali beramal, kita kena rasa, agaknya, ni aku nak sembahyang zuhur. Mungkin ini zuhur terakhir kot. Asal entah ada, entah tidak. Sembahyang maghrib, mungkin ini kot maghrib terakhir. Semua kena ada rasa macam tu. Barulah jadi baik sikit. Sama juga bercakap dengan suami, berkhidmat untuk suami, hidang air untuk suami, hidang makan untuk suami, bercakap dengan suami, berbincang dengan suami, selalu berbincang, abang. Contoh, cakap dengan suara tinggi, orang Melaka. Tapi bukan semualah, itu memang cara dia. Kan? Contoh je. Tapi kali ni dia bercakap, tentang aku bercakap ni last kot. Tak ada lagi dah. Contoh. Rupanya betul. Yang direndahkan suara daripada suami tu, Allah angkat amalan tu menjadi amalan yang Allah terima. Masuk syurga kerana amalan bercakap rendah dengan suami. Ya Allah. Tahajud punya banyak, puasa sunat punya banyak, yang Allah terima masuk syurga ni, yang tadi ni. Aku masuk syurga sebab tu je kah? Bukan sebab aku tahajud. Aku memang tak tahun, tak malam tahajud, tak tinggal. Oh, rupanya asbab masuk syurga kerana merendahkan suara pada suami dengan hati yang ikhlas. Oh, macam tu Ya ke? Nak dalil ke? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم الذي خلق الموت والحياة Allah ciptakan mati, Allah ciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk Allah cari, untuk Allah bagi, untuk Allah nilai yang mana satu amalan kau yang terbaik untuk Allah bagi hadiah syurga. Ya Allah. Kita kan masuk syurga dengan rahmat Allah. Bukan kerana amal, tapi terus beramal sebab nak mencari dan memancing rahmat Allah. Tuhan, ni aku semayang Tuhan. Kesian tau kat aku tau. Sayang tau kat kita. Terima tau. Taqabbalallah. Habis salat, taqabbalallah. Bukan habis doa sahaja. Taqabbalallah. Suami balik semayang masjid. Wah, berlari ibu pergi salam. Abang nak salam. Tadi masa nak pergi masjid, lari nak salam takut habis wuduk. Balik masjid nak salam. Salam. Saja, pahala kan bersepah kat rumah. Tak ambil je.
Pahala bersepah di rumah tak ambil. Salam suami. Abang, taqabbalallah tau. Ni yang mana satu? Taqabbalallah yang mana? Tak, abang kan pergi solat jemaah. Setiap kali suami solat jemaah di masjid, bukan saja suami dapat pahala, kita dapat pahala. Ibu-ibu tunggu dekat rumah, buat air untuk suami. Pakai cantik-cantik untuk suami. Tunggu depan pintu. Malu kayak cucu saja. Kakak-kakak pergi keluar cantik boleh je. Kan? Dengan niat dia cantik untuk suami. Itu ibadah. Pahala lagi. Masya Allah. Abang, taqabbalallah. Awak pun cantik-cantik ni. Untuk abang lah. Suami pun jawab. Taqabbalallah. Ya Rab. Suami balik masjid, isteri kata, abang, taqabbalallah abang. Semoga Allah terima amalanmu, wahai suamiku. Suami dapat pahala jemaah, yang dekat rumah pun dapat pahala suami tu. Suami cakap, awak cantik hari ni. Untuk abang. Taqabbalallah, wahai isteriku. Semoga amalan ini Allah terima, Masya Allah. Senang cik pahala? Masya Allah, Masya Allah. Abang, duduk. Kita dah buat air. Abang nak air apa? Abang nak biasalah kopi kan? Kopi muau. 4-3-4, 3-4-4-3. Apa? 4-3-4. Macam biasa buat kopi. Doa lagi. Terima kasih awak buat kopi untuk saya. Taqabbalallah. Ya Allah, terimalah amalan isteriku yang buat kopi untuk aku ni, ya Allah. Entah-entah yang buat kopi tu yang Allah terima untuk dapat syurga Allah. Ya Rab. Masuk syurga Allah hanya kerana menghidangkan air untuk suami? Yang aku puasa 3 bulan tu tak kira ke? Kira, tapi yang paling best, Allah kata yang ni, ahsanu amala. Yang mana satu amalan kau yang terbaik? Nampak macam sede-sede je, cakap orang ni 9. Nampak macam, alah, hidang kopi je pan. Contoh, abang buatlah air sendiri. Boleh je abang buat air sendiri. Tapi tak apa bang, jangan buat. Tolonglah bagi saya pahala. Tolonglah jangan buat. Abang dah kahwin dengan awak 40 tahun. Abang buat sendiri aja. Itu dulu, sekarang tolonglah saya nak pahala tu. Please abang, sampai merayu nak buat air. Selama ni tak pernah buat air, buat. Tapi suami dia suka buat sendiri. Masya Allah. Yang suami pula berebut pula. Nampak isteri duduk, dia buat air pula untuk isteri dia. Abang kenapa buat air untuk saya? Bagilah abang peluang pula dah je pahala. Dah berabat. Inilah jannah qabla jannah. Inilah syurga sebelum. Ibu-ibu dah dapat syurga sebelum syurga. Kan kita doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ni nak dapat syurga di akhirat. Dekat dunia masam dengan suami. Dapat kah? Jangan ke mana-mana, kita minum dulu. InsyaAllah. Ya Rab. Ibu-ibu yang mulia yang dikasihi Allah. Sebab itu Allah hadiahkan Ramadan untuk kita. Ramadan ni hadiah. Hadiah. Kalau perangai sama je, macam sebelum Ramadan, bererti ini bukan Ramadan terbaik kita. Doalah tunggu tahun depan kalau dapat lagi. Sampai doa, minta Ramadan. Allahumma, ikut. Barik lana fima razaqtan. Itu doa makan.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna wa Ramadan wa ballighna Ramadan. Wahai Tuhan kami, berkati kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikan kami bulan Ramadan. Sampaikan kami bulan Ramadan. Sampai doa untuk sampai bulan Ramadan. 2 bulan sebelum Ramadan ambil kursus pra-Ramadan. Kursus pra-Ramadan. Rajab dan Sya'ban. Kursus pra-Ramadan. Masya Allah. Benda yang hebat dia kena ada pra. Benda yang besar dia kena ada pra. Nak masuk sekolah besar tu. Anak masuk pra sekolah, pergi tadika. Nak masuk universiti, masuk pra universiti, masuk matrik dulu. Sebab masuk U tu besar. Nak masuk Ramadan, pra Ramadan, Rajab dan Sya'ban. Masya Allah. Besarnya Ramadan. Ustazah, Masya Allah. Ustazah punya suara, Masya Allah. Ni suara Rogaya sulung tau. Original. Saya ingat, uish, Rogaya sulung kah? Ya, Masya Allah. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Tak dapat nak suara macam tu dah. Boleh kat Shopee pun tak ada. Yang suara tu anugerah. Anugerah. Maka orang yang tak ambil peluang untuk belajar Quran dengan ustazah, rugi serugi-ruginya. Saya kalau dekat, saya nak ambil sanad 30 juzuk. Talaki. Ibu-ibu, jangan berhenti dari menjadi seorang murid. Saya masih belajar. Saya masih mencari guru untuk khatam Quran. Habis yang ni, pergi yang ni. Habis yang ni, pergi yang ni. Allah yarham Ustaz Idris, guru saya. Darul Aitam, guru saya. Hatta seorang kakak yang masa saya belajar di Tafiz di Melaka, masa tu Tafiz kat Melaka belum di Jasin lagi. Masih di Pernu, masih di Pego, Bukit Pego. Tempat Ustaz Idris, Masya Allah. Ada seorang kakak, nama dia Fatimah binti Ustaz Allahumma salli ala Muhammad. Orang sini je, dekat Melimau je. Bukan Melimau, yelah. Fatimah binti Ali apa Allahumma salli ala Muhammad. Dah arwah dah kakak tu. Dah meninggal dah. Dia guru saya dalam membetulkan huruf ra saya. Huruf ra saya dapat membetulkan untuk menipiskan ra dengan dia. Huruf ra. Ra baris atas tafkhim. Ra. Tapi jangan moncong. Moncong dhammah, ru. Baris atas tafkhim. Tapi jangan moncong. Ra. Ra. Dia tebal tapi tak payah moncong. Kita depan moncong, atas moncong, bawah moncong. Asal ro je moncong. Asal ro je moncong. Asal ho je moncong. Bismillahirrahmanirrahim. Ra. Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ra. Jangan moncong. Ra. Tebal. Bila sampai baris bawah, dia ajar saya, dia kata Asni, dia cakap. Fatimah Wati binti Ali Hasan. Ustaz Ali Hasan. Di Merlimau, bukan Merlimau. Dekat
dekat-dekat dengan Teluk Emas atas lagi. Apa nama tempat tu? Serkam. Serkam. Ya Rob. Masya Allah. Kak Fatimah, arwah Fatimah. Dia kata sebut huruf Ra, satu je cara nak bagi nipis baris bawah. Iaitu hujung lidah naik ke gigi atas. Kalau Asni tak buat macam tu, engkau tak akan dapat sifat Ra yang kasrah. Ui Kak Masya Allah, ya Allah, ya Rabb. Subhanallah. Ri. Sorry. Ri. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Naik ke gigi atas. Baru dapat sifat Ra yang kasrah. Arwah baik, memang arwah baik orangnya. Ibu-ibu, saya nak share satu benda. Saya nak share satu perkara tentang Ustazah Fatimah. Arwah. Arwah ni, masa belajar, dia jenis macam orang yang sangat special bagi saya. Sebab apa tau? Dia fokus mengaji. Allah. Satu hari dia boleh pergi sampai dua helai hafal. Dua helai hafal Quran. Saya nak pergi satu muka tu. Nak dapat satu helai tu memang terbaik lah. Dia boleh pergi lebih pada tu. Dan dia adalah orang yang sangat istiqamah dalam mengulang hafalan Qurannya. Sampailah hujung usianya. Sampai hujung usia. Saya pun tak mampu nak jadi macam dia. Dia kalau menghafal, ibu, sambung ayat ni. Okey, lepas ni ayat ni. Lepas ni. Dia tahu ayat tu duduk nombor berapa, baris berapa. Masya Allah. Dia cakap, Asni, akak tak nak kahwin. Akak nak duduk Gua Hira, nak ngaji je. Inilah orangnya Fatimah. Hidupnya hanya dengan Quran. Quran adalah cintanya. Quran. Ya Rabb. Tapi ibu sekalian, dia kahwinlah, dia dapat anak seorang. Masa dia sakit, sebelum dia meninggal, saya ziarah dia. Alah kak, saya cakap. Kata dia tak nak kahwin juga. Bapak aku paksa tau. Dia kata bapak dia paksa. Akak tak kahwin, akak okey je. Akak nak ngaji je. Ya Allah, ya Rabb. Tapi dia kata, rupanya Allah takdirkan juga akak kahwin. Rupanya suami inilah yang jaga akak sakit. Suami ni yang jaga dia sakit. Subhanallah. Ya ibu, subhanallah. Setiap perintah Allah, setiap sunnah Nabi, semua ada hikmah. Itu saya share sikit lah. Cintanya pada Quran. Jadi ibu sekalian, ni Ramadan. Maka libatkan diri dengan Al-Quran. Tak usah fikir nak khatam berapa kali. Sebab, kalau dia tak khatam, tapi dia baca tafsir, itu juga melibatkan diri dengan Quran. Dia dengar kuliah, dengar tafsir, itu juga melibatkan diri dengan Quran. Kalau dalam masjid ada majlis ilmu, dia duduk kat luar, dia nak habiskan, aku nak khatam 1 tahun ni, aku nak buat Ramadan terbaik, aku nak khatam 3 kali, mengaji. Ada kuliah, dia tetap mengaji. Maka itu tidak beradab. Kerana majlis ilmu lebih besar. Tak apa, tutup Quran, pergi dengan kuliah. Itu juga melibatkan diri dengan Al-Quran. Tengah-tengah ngaji, tiba-tiba buka TV Hijrah, ada Quran time. Contoh. Tafsir surah Baqarah. Kejap tutuplah tadarus ni. Tutup. Dan dia pergi dengar tafsir. Itu juga dikira bertadarus dengan Al-Quran. Semua yang terlibat dengan Al-Quran, maka dikira kita bertadarus, bertalaki, bertadabbur dengan Al-Quran Al-Karim. Hatta mungkin orang tu mengajar Quran. Dia tengah tadarus, tengah semak. Tiba-tiba, Ustazah, yang ni macam mana baca dia? Contoh. Kau nampak tak aku tengah tilawah? Saya nak habiskan tadarus saya. Lain kali boleh tak?
Maaf, muskilah, tutup Quran. Yang mana satu Maka itu juga dikira pahala yang berganda kerana mengajar Quran. Masya Allah. Ibu-ibu yang mulia, tengah baca Quran. Ni dengar fadilat Quran. Suami balik tarawih. Ada lagi tak lauk mi goreng yang awak masak tadi? Dapur. Ambil setingkat dapur. Saya qulu subha'u minan nasi ma wallahu ma. Mana yang? Dah masuk peti ais. Panaskan. Abang, Quran abang. Ramadan. Maaf muskilah, tutup Quran. Abang nak apa tadi? Mi goreng. Kejap Abang tunggu. Abang tunggu Kejap tau. Siapkan, hidangkan. Bismillah. Senyum hidangkan suami. Bismillah. Mungkin amalan ini yang Allah terima. Habis pahala nak habiskan malam tadi 1 juzuk macam mana? Mengacau betul lah makhluk ni. Aku nak habiskan 1 juzuk dah tak habis. Elok-elok patut dia kalau dia tak kacau tadi habis tau. Tak baik tau abang. Ibu-ibu pergi hidangkan makanan untuk suami. Apa jadi? Pahala untuk habiskan 1 juzuk tetap dapat. Dapat lagi pahala hidangkan untuk suami. Berganda-ganda pahala. Masya. Tak naklah ibu-ibu. Kita nampak alim tapi rupanya zalim. Gelap. Kita nampak alim baca Quran berjuzuk-juzuk. Masya Allah. Majlis dekat masjid kita lah orang kuat. Bukan orang kat sini lah. Masya Allah. Orang kuat masjid. Balik rumah. Orang kuat rumah. Dekat rumah. Jadi AJK surau juga. Dekat rumah ibu tetap isteri kepada suamimu. Di luar, pengurusi masjid, pengurusi wanita, balik rumah, tetap syurgamu di bawah kaki suamimu. Rendahkan suara, rendahkan pandangan. Masya Allah, suami cakap, isteri aku hebat di luar, hebat di dalam rumah. Sebab itu isteri di rumah bukan kena tunjuk gah, bukan kena tunjuk kuat, bukan kena tunjuk pandai, tapi tunjuk sayang. Semua okey macam tak setuju je. Ibu-ibu, perempuan kena jadi pandai. Tapi jangan tunjuk pandai depan suami. Dengan niat aku lagi pandai pada engkau, haram. Perempuan kena bijak. Tapi jangan sangat tunjuk bijak depan suami. Bukan nak tunjuk bodoh. Habis nak tunjuk bodoh. Bukan. Tapi jangan tunjuk pandai sangat. Abang, saya tak setuju bang. Abang, suami kata, abang. Ya Rab, Ramadan ini tidak melebur dosa dan sombong kita. Rugilah kita. Suami cakap, awak lain tahun ni lain macam mana tu bang? Tak adalah, lain lah. Contoh bang, contoh. Minta contoh pula. Taklah selalu contoh kau nak pergi mana-mana kan semua awak yang buat keputusan kan? Maksud? Saya tanya maksud pula. Kita nak pergi mana ayah? Tanya mak kau. Semua mak buat keputusan. Tapi kali ni awak cakap, cuba tanya ayah. Mama ikut je. Awak lain lah. Sebab abang dah hidup 40 tahun dengan awak. Baru pertama kali awak macam tu. Kenapa Nak kata pergi umrah tak ada. Sebab ramai orang berubah kerana umrah, balik haji kan?
Ha. Habis kenapa awak jadi macam ni? Ke selalu dengar kuliah? Tak bang, Ramadan. Ramadan ini melebur dosa-dosa saya. Dan Ramadan ini membakar sombong-sombong saya. Ya Allah, this is your best Ramadan. Ramai orang berubah balik umrah, balik haji. Bini kau lain ni sekarang tak marah-marah. Selalu kan ditelefon 10 kali. Laki pergi kedai mamak 10 kali apa telefon. Abang kek mano, abang kek mano, abang kek mano. Tak apa, tak apa. Abang kek mana bang? Balik bila bang? La ilaha illallah. Sampai kawan-kawan dia kata, bini dia lah tu. Sekali tengok kawan dia pun sama juga. Tapi sekarang ni tak lagi. Sekarang ni tak lagi. Sebab apa? Hati dia dah tenang. Bila suami dia keluar, Istaudi'ukallah alladhi la tadi'u wada'i'uh. Panjangnya doa Ustazah. Maksud, wahai Allah, aku tinggalkan suami aku di bawah jagaan-Mu. Kelas. Tak payah sakitkan hati, tak payah sakitkan jiwa. Kita nak keluar rumah, baca doa. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allah jaga kita. InsyaAllah. Ibu-ibu, rupanya hidup kalau melibatkan Allah ni senang Senang dan tenang. Senang dan tenang. Masya Allah, Masya Allah. Ibu-ibu yang mulia yang dirahmati Allah. Baik. Ada soalan ke? Tak apa, saya bagi soalan. Walaupun belum masa untuk soalan, saja nak bagi ada 2 hala sikit. Ibu-ibu ada soalan? Ramadan? Bismillah. Ada? Tak ada? Tak ada? Tak ada soalan. Kita teruskan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah. Kita panggil Nabi, panggil Nabi, panggil Nabi. Lebih Ramadan ni panggil Nabi tak? Panggil Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu wasallim alaih. Masya Allah, rindu nak tarawih. Kan? Tetapi. Oh, ada TV kat situ. Jangan tinggal tarawih ibu-ibu sekalian. Tetapi yang tak dapat pergi masjid, tak apa, semayang di rumah. Takut tak faham. Aku tahun ni sakit lutut. Operation lutut, dua-dua operate. Aku tak adalah tarawih, tak dapat pergi masjid. Ini salah faham. Solat tarawih boleh Kadang-kadang kita ni silap pula. Tarawih pergi masjid. Bila time pagi raya, Allah, rendang tak panaskan. Ketupat tak rebus. Kita bagi-bagi. Separuh pergi masjid, separuh tinggal kemas rumah. Astaghfirullah, salah faham. Nabi tak suruh pun kita pergi tarawih bulan Ramadan. Tapi tak salah, jangan salah faham.
Pergi tak salah. Pergilah. Yang Nabi suruh adalah pergi sembahyang di pagi raya, termasuk wanita-wanita yang tidak boleh solat. Yang tak boleh solat buat apa? Dengar khutbah. Maka sebab itu Nabi SAW buat solat hari raya di padang di sebelah Masjid Nabawi. Dan sekarang ini tempat itu dinamakan Masjid Ghamamah. Cik-cik pergi umrah kan? Siapa nak pergi umrah dengan saya bulan 2 tahun depan? Ha? Lama lagi ya, setahun simpan duit. Umrah sekarang mahal. Ha. Siapa nak pergi dengan saya boleh insya-Allah. Bulan 8 ni saya pergi Masjidil Aqsa. Siapa nak pergi pun boleh. Minggu ni keluar tarikh insya-Allah. Pembimbing saya insya-Allah dan Ustazah Asma Harun. Nanti boleh tengoklah dekat FB Ustazah Asma lah. Ustazah Asma aktif FB. Boleh tengok. Nanti mungkin dia akan keluarkan poster insya-Allah bulan 8 ni. Kita tak nak bawa ramai-ramai sangat. InsyaAllah. Pergi ke Masjidil. Nak ziarah Masjidil Aqsa. Nak ziarah Nabi Ibrahim. Nak ziarah Nabi Daud. Nak ziarah Nabi Sulaiman. Nak ziarah Nabi Yunus. Nak ziarah Nabi Musa. Masya Allah. Banyaknya Nabi. Nak ziarah Nabi Ishaq. Nak ziarah Nabi Yaqub. Banyaknya dekat sana. Ya. Para Nabi berasal dari Bani Israel. Selamat ke Ustazah? Yang kita pergi ni, sempadan Palestin dengan Jordan. Yang perang tu dekat Gaza, sempadan Palestin dengan Mesir. Bagaikan Melaka dengan Perlis jauhnya. Kalau dia tembak kat Gaza, kat Perlis tak sampai kat Melaka. InsyaAllah. Nanti boleh tengoklah. InsyaAllah. Dan kita akan singgah Jordan. Ziarah makam juga. Dekat Jordan ada makam Nabi Shu'aib. Ada makam sahabat Nabi banyak. Dan kita akan pergi Petra. Dan kita akan pergi Wadi Rum. Dan akan tidur di Wadi Rum. InsyaAllah kita akan berbincang, berkuliah tentang sirah-sirah dan juga sahabat. Dan juga para Nabi. Radiyallahu anhum ajma'in. Sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Ibu-ibu yang mulia yang dirahmati Allah. Baik. Sebut Nabi. Ni Ramadan ni. Apa rasa yang kita nak bawa? Sebab kita nak jadikan Ramadan ni the best Ramadan. Ibu-ibu. Ramai orang puasa. Ini hadis. Tapi mereka hanya dapat lapar dan dahaga. Kali ni kita nak puasa. Nak dapat lapar, nak dapat dahaga, dan nak dapat rasa. Rasa apa Oh, kita puasa ni nak rasa macam mana orang susah rasa. Selama ni kita fikir orang susah rasa, budak orang Syria, pelarian Syria dekat kamp di Turki. Kesian diorang. Punya lapar, gigit kotak. Sebab bayangkan kotak tu makanan dan roti. Kita ibu-ibu pergi bazar, genting tangan. Air katira, air laici, cendol, lagi? Macam-macam. Mi bandung, mi rojak, nasi ayam. Gentinglah tangan sampai rumah. Tengok, ya Allah, tangan omak kau dah genting. Plastik banyak sangkut. Ibu, cuba kali ni puasa, ingat Nabi SAW. Kenapa puasa? Apa kaitan puasa dengan Nabi? Setiap kali ku ingin makan, teringat baginda kelaparan. Jarang sekali kekenyangan, hingga saat dijemput Ar-Rahman. Undanglah kami, ya Rasulullah. Undanglah kami,
Ya Rasulullah. Setiap kali nak makan, kita nak makan, ya Allah, teringat baginda kelaparan. Nabi selalu lapar rupanya. Jarang sekali kekenyangan. Nabi jarang kenyang. Kita jarang lapar. Lapar pula. Dah lapar. Dah lapar. Nabi jarang kenyang. Kita jarang lapar. Saya sebelum ceramah, nasi lemak dulu. Ustazah makan. Nak. Nasi lemak bungkus daun pisang. Kuih apam ditaburkan dengan kelapa. Masya Allah. Nabi pergi dakwah di baling batu. Saya nak pergi dakwah di baling nasi lemak. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Wa astaghfirullah ala kulli zanbin. Ibu yang mulia, Nabi mengalas perut dengan batu supaya tidak terlalu lapar. Kita alas perut. Kita buka puasa alas perut dulu. Kamu makan nasi? Alas perut mi goreng. Alas perut kuih tepung pelita 5 bungkus. Alas perut buah-buahan. Lepas sembahyang baru makan nasi. Tadi alas perut je. Subhanallah. Agak-agaknya ibu, cuba tahun ini kita kawal makan kita. Apa yang masuk dalam perut kita, tak bagi tak makan. Ustazah kata jangan makan sangat. Sebab ingat kat Nabi. Siapa makan banyak tak ingat Nabi. Bukan. Kerana cintanya kepada Rasulullah. Lapar yang kita tanggung ketika puasa. Ya Allah. Inilah rasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berpuasa selama 40 tahun. 50 tahun tak pernah rasa puasa untuk rasa apa yang Nabi rasa. This year, tahun ini adalah tahun yang kita nak rasa apa yang Nabi selalu rasa. Jarang sekali kekenyangan hingga saat dijemput Ar-Rahman. Makan. Ambil sikit-sikit. Nasi, ambil portionnya sedikit. Diet malu kat kawan. Mana ada diet? Ambil nasi. Takut orang kata diet tak. Kerana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah portion yang kita ambil sikit-sikit. Kalau orang cakap, aku azam nak diet tahun ni. Aku azam setiap malam azam untuk bangun tidur kurus. Azam je bangun tidur kurus. Tapi kita macam tu juga contoh. Tapi kali ni cuba azam kita kerana Rasul. Nak ambil, astaghfirullah, ambil. Jarang sekali kekenyangan hingga saat dijemput Ar-Rahman. Ya Rasulullah. Ana uhibbuk ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ambil nasi. Ambil sikit. Kerana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ramadan kali ni kau turun ni? Aku puasa selama ni tak pernah turun. Asal puasa je naik. Orang apa asal puasa turun. Kita asal puasa naik. Sebab bila buka puasa, siap kau. Nanti kau. Kan? Itu dulu. Sekarang kerana seorang lelaki yang bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makan. Pergi masjid buka puasa, makan. Tapi dia ambil sikit. Kenapa yang ambil sikit? Ya Rasulullah,
ya Habiballah, aku rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, aku cinta padamu. Barulah Ramadan kali ini betul-betul rasa rindu kepada seorang Nabi. Sebab dapat rasa apa yang Nabi rasa. Nabi lapar selalu. Wah, di Ramadan, Ramadan tahun ini aku banyak lapar lah. Memanglah banyak lapar, 30 hari kot. Bawa lapar itu untuk mencintai Rasul. Bawa letih itu untuk mencintai Rasul. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallam. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan mengalir karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah. Boleh. Diterima. InsyaAllah. Ibu. InsyaAllah. Asal lapar ingat Nabi. Asal lapar ingat Nabi. Asal lapar ingat Nabi. Puasa ni, puasa. Ya Allah, lapar bona pula hari ni. Menyesal sahur sikit. Menyesal sahur sikit. Padahal sahur banyak tu lah yang buat kita lapar. Woi, dia punya betul tu macam berpengalaman. Yang pengalamannya yang sahur banyak. Nasi panas, masak sardin, telur dadah, ikan bilis goreng letak cili api. Ui, 2 pinggan baik. Sedap kan? Masya Allah. Masya Allah, ibu-ibu yang mulia. Tahun inilah tahun yang merasakan apa yang Nabi rasa. Sebenarnya memang kita rasa, lapar kita rasa, haus kita rasa. Cuma rasa cinta dan dekat pada Rasul tu tak dibaja lagi. Tahun ini kita buat. Tahun ni kita buat. Lagi apa lagi nak rasa dekat dengan Nabi? Nabi suka bagi orang makan. So tahun ini ibu ambil satu hadis Nabi SAW. Nabi cakap, barang siapa yang memberi makan orang buka puasa, dia akan dapat 3 kelebihan. Kelebihan yang pertama, ni bagi makan orang buka puasa, dia akan dapat keampunan daripada Allah. Allah ampunkan dosa kita. Tak sempat nak minta ampun, sibuk masak mi goreng, nak hantar masjid. Kicap. Masak. Tak sempat nak minta ampun pada Allah. Masak untuk hantar masjid. Atau masak untuk bagi jiran-jiran makan. Untuk mereka berbuka puasa. Auto Allah ampunkan dosa kita. Bestnya. Ini janji Rasul. Masya Allah. Itu satu. Yang kedua, kelebihan bagi makan orang buka puasa ialah mendapat perlepasan dari azab neraka. Perlepasan dari azab neraka. Orang yang masuk penjara, setelah dapat pengampunan dari Yang di-Pertuan Agong, dapat perlepasan daripada penjara. Beginilah orang di dalam neraka. Dah masuk, tapi ada amalan yang dia buat. Allah kata, aku lepaskan dia daripada azab neraka. Why? Kenapa ya Allah ni mulut jahat ni Tuhan? Kenapa nak lepaskan dia?
Ada satu hari tu, dia beli pisang je pun. Pisang. Asal sedekah ya pisang, Dia ingat masjidnya baru, Contoh. Asal boleh pisang ni nak sedekah lah tu. Tak kisahlah apa niat dia kan. Satu hari tu dia bagi pisang dekat masjid. Ataupun dia bagi dekat jiran dia. Nalah makanlah buka puasa Amalan itu, memberi makan orang buka puasa, menyebabkan dia mendapat perlepasan dari azab. Bermaksud dia dah masuk neraka. Tapi dilepaskan, rilis. Subhanallah. Yang ketiga, ini kan Ramadan terbaik insyaAllah. Sebab mungkin this is the last Ramadan. Mungkin ini Ramadan terakhir kot. Buat yang terbaik lah. Kelebihan bagi makan orang buka puasa ialah kita akan mendapat pahala puasa orang yang berbuka dengan apa yang kita makan. Dengan apa yang kita bagi. Contoh. Kak Jah, tolong masak mihon. Nak berapa orang? Kita nak masak tak sempat, sibuk. JK surau. Contoh. Masak untuk 100 orang Kak Jah, berapa ya bajet? Alah, mihon satu kepala RM2 je. Contoh. Ni nak letak udang ke, nak letak sotong? Tak payah. Toge dengan tu je. Toge dengan ikan bilis. Tapi kau hantar sikit kat rumah Okey, yang hantar kat rumah kau letak udang. Seratus orang, satu kepala RM2. So, berapa harga mihon tu? RM200. Okey. Kita buat sekali je. Maka, tak kira lah yang makan tu. Ustazah, kalau saya hantar 200, tapi yang makan 50 je. Yang lagi 150 dibawa ke Moreh. Adakah ia dikira? 200 sudah dikira bagi makan buka puasa. Walaupun yang makan 50 orang. Niat. Tapi Ustazah, yang bagi mihon ni contoh, orang ni gaduh dengan saya. Boleh tak saya tak nak makan mihon dia sebab nanti pahala puasa saya dia ambil. Ibu, kakak-kakak, Allah ni kaya. Hadis dah sebut, kita akan dapat pahala puasa orang yang makan tanpa mengurangkan pahala puasa dia. Nabi dah sebut siap-siap. Dia tahu kita ni kedekut. Bukan wakaf tanah, wakaf pahala pun takut. Kan? Jadi Nabi dah cakap siap dah. Tak payahlah Kak rasa makan mihon dia tu, pahala puasa Kak dia ambil, akak 40. Tak. Pahala puasa Kak dapat, pahala puasa Kak pun dihadiahkan juga untuk dia. Masya Allah. Sekali je ibu-ibu buat. 200 orang makan mihon. Dan pada hari akhirat ni contoh saja, tak ada dalam hadis Saya nak bagi faham. Okay, ibu. Suatu hari di akhirat, malaikat panggil. Siapa nak bagi contoh? Hajah, siapa nama Hajah? Fatimah. Hajah Fatimah. Ya, saya. Sila masuk syurga pintu Ar-Rayyan. Bukan pintu Rayyan yang untuk orang rajin puasa ke? Lah. Saya puasa yang wajib je. Sunat tak jadi. Asal pukul 11 buka. Contoh. Kawan saya rajin. Contoh. Tak. Ini memang nama awak ni Fatimah. Cuba baca IC. Ya Allah, malaikat kata banyak pula cerita. Dah kenapa aku suruh masuk tu masuk je lah. Ini ibu yang mulia. Malaikat cakap, ni IC makcik ni. Cik Fatimah ni. Cuba baca pasport, takut salah orang. Pasport pun sama. Ni dah renew dah pasport ni. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Malaikat, saya bukan apa, saya takut salah orang.
Saya tak nak ambil-ambil pahala orang. Tiba. Ibu-ibu yang mulia. Malaikat cakap, ada satu hari tu, pada tahun 2023, cuba siasat sikit macam mana saya dapat pintu Ar-Rayyan ni. Ada sekali tu, tahun 2023, pahala puasa Hajjah Fatimah adalah sebanyak 230 hari. Apa? 2023? 230 hari. Bukan puasa 30 hari. Ya, saya puasa penuh sebab saya kan puasa penuh dah tak datang bulan kan. 30 hari penuh. Tapi mana datang yang 200? Ada satu hari tu Makcik Fatimah kan agak bagi mihon 200 orang. Yang letak toge tu. Yang letak toge hantar masjid, yang letak udang hantar rumah kau. Yang tu ke? Allah terima. Ya. Menung. Dah kenapa menung? Aku baru buat sekali. Mihon tak ada, udang tak ada, soto. Allah bagi aku macam ni. Kalau hari-hari aku bagi orang makan buka puasa, agaknya mana tempat Allah nak letak aku. Sebab itu syurga juga tempat menyesal orang-orang soleh. Aku buat sekali itu pun 200 di bajet. Duit dalam tabung haji ada 200,000 lagi. Contoh. Menyesalnya aku ya Allah. Ibu-ibu yang mulia, jangan jadi orang yang menyesal di syurga. Dah masuk neraka tu memang confirm menyesal lah. Na'udzubillah min zalik. Sebab apa menyesal? Sebab kita bukan tak ada duit. Alung, tolong uruskan buat catering hantar kat masjid. Mak nak bagi orang makan setiap hari 100 orang. Bajet satu hari RM10. Satu kepala, 100 berapa? Okey, 1,000. Contoh. Buatlah untuk 10 hari. Buat untuk 10 hari, 1,000, 10 hari, 10. Ambil duit mak tu. 10,000. Mak, banyak ni mak. 10,000 takkan nak bagi orang makan. Daripada engkau pinjam. Anak dia sempat. Menyempat mak kenakan aku. Contoh. Biar betul ni mak. Betul ni mak, nak 10,000 ni nak keluar ni. Semata-mata mak nak bagi orang makan buat puasa. Ya, semata-mata. Tak, semata-mata mak. Semata-mata. Kenapa ya mak? Mak nakkan fadilat memberi makan orang berbuka puasa. Mak tak nak menyesalkan syurga. Ibu-ibu, saya bukan minta duit ibu-ibu sila bagi sumbangan dekat madrasah, dekat ni tak. Saya suruh ibu-ibu keluarkan duit. Buatlah apa cara sekalipun. Janji bagi makan orang buka puasa. Assalamualaikum dekat grup WhatsApp. Salam. Boleh tak hari Sabtu ni datang rumah Kak Ngah? Buka puasa rumah Kak Ngah? Kak Ngah betul ke ni Kak Ngah? Dah kenapa? Selalu kan Kak Ngah kalau kita ajak makan ni Kak Ngah tak pernah nak buat kat rumah Kak Ngah. Tapi rumah orang Kak Ngah datang. Sebab Kak Ngah dia ni bersih. Tak suka orang datang bawa anak kecil rumah dia. Rumah dia lawa, cantik, banyak perhiasan kaca kecil-kecil. Ni beli kat London, ni beli kat Jerman, ni beli kat ni. Jangan jadikan rumah kita rumah tidak mesra tetamu. Biar rumah tu macam surau. Masuklah, tak ada apa rumah makcik ni dah. Rumah nenek tak ada apa. Rumah mak tak ada apa-apa. Masuk je lah, bawa lah. Tapi Mak Ngah, kita bawa cucu kita tak apa. Bawa lah. Tapi Mak Ngah kan, Mak Ngah kan. Itu, aku yang dulu bukanlah yang sekarang.
Sejak bila Mak Ngah berubah? Sejak bila Mak Ngah berubah? Ramadan Karim. Ramadan ini yang membakar dosa dan sombong kita. Ramadan kali ini berjaya meleburkan bakhil kita. Sebab itu Allah fardukan zakat fitrah. Wajib. Itu yang wajib. Sebab Allah kata yang zakat ni kalau tak wajib ramai tak buat. Alah, zakat fitrah sunat je kan? Sunat kan? Sunat kan? Maka ramai yang memilih untuk tak buat. Maka Allah kata, demi kebaikan umat Muhammad, maka aku wajibkan zakat. Sebab mengeluarkan ada kebaikan. Masya Allah. Sedekah ibu-ibu bagi orang makan. Niatlah. Yang sakit akan sihat. Yang susah akan jadi lapang. Ada masalah, Allah lepaskan. Yang ada hutang, Allah lunaskan. Percayalah. InsyaAllah. Allahu Akbar. Subhanallah. Dah dapat masuk pintu syurga Ar-Rayyan. Jumpa pula kawan-kawan AJK Masjid. Jumpa Hajah Fatimah, jumpa Ustazah. Ustazah duduk tingkat berapa dekat Rayyan ni? Engkau tingkat berapa? Sebab ahli syurga boleh ziarah menziarahi. Boleh ziarah menziarahi. Aku tingkat 4. Engkau tingkat 5. Dah kenapa engkau dapat tingkat 5, aku dapat tingkat 4? Okey, Ustazah dulu bagi mihon berapa kali? Saya bagi 2 kali. Contoh. Sebab tu Ustazah dapat tingkat 5, saya dapat tingkat 4. Sebab saya bagi sekali. Yang kau tingkat berapa? Tingkat 4,5. Kenapa ya? Engkau bagi berapa kali mihon? Sekali tapi letak udang. Setiap perkara Allah nilai, ingat Allah tak kira ke? Allah tu maha hasib, maha penghitung. Sebab itu jangan berkira dengan Allah. Sedekah ni urusan kita dengan